Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Allah. Kita duduk baca itu hadis 523 muka surat 799. Di bawah bab muka surat 797, bab man adraka rak'atan min al-'asr qabla al-ghurub. Kita bacalah sekali lagi hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajdatan min salatil 'asr qabla an taghruba asy-syams falyutimma salatahu wa idza adraka sajdatan min salati as-subhi qabla an tatlu'a asy-syams falyutimma salatahu. Itu hadisnya. Di bawah bab ini ada 2-3 hadis sebenarnya, tapi kita masih duduk bincang hadis yang pertama saat ni, yang kita baca saat ni. Babnya ialah bab yang ke-99. Bab orang yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang asar sebelum terbenam matahari. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu sempat mendapat 1 sujud daripada sembahyang asar sebelum terbenam matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya. Dan jika dia sempat mendapat 1 sujud daripada sembahyang subuh sebelum terbit matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya itu. Itulah yang kita duduk bincang baru ni. Tak habis lagi. Perbincangan kita terhenti setakat muka surat 801. Antara yang kita bincangkan ialah khilaf ulama tentang hadis ini. Jumhur ulama mengatakan kedua-dua sembahyang asar dan subuh itu, kalau kita sempat bersembahyang dalam waktu 1 rukuk, 1 rakaat atau 1 sujud seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni, berarti dia dapat sembahyang itu dalam waktunya, yakni sebagai tunai. Itulah pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari sendiri. Tetapi kita telah bincangkan sebelum ini, Imam Abu Hanifah antara tokoh ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebab dia kata, kalau seseorang itu dah sembahyang asar kadar tadi, tu dia dah, dia boleh teruskan sembahyang dia tu, walaupun 3 rakaat lagi dibuatnya selepas waktu asar, yang di dalam waktu maghrib, tak kira, dia dapat juga sembahyang. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak, berbeza. Kalau dia dah sembahyang asar lagu tu, ya, serupa dengan orang lain jugalah. Tapi kalau subuh tak boleh. Subuh tak boleh. Yang ni kalau dia dah 1 rukuk atau 1 sujud atau 1 rakaat, mengikut perbezaan ulama yang kita telah bincangkan sebelum ni, dia tak boleh meneruskan sembahyang dia. Dia kena berhenti tengah jalan. Dia kena berhenti tengah jalan. Sebab apa? Sembahyang dia sudah terbatal bagi dia. Jadi sembahyang subuh dengan asar tu berbeza. Kita telah bincangkan macam-macam pendapat ulama, katakan pendapat ulama tak setujulah dengan dia. Tapi sampai ke hari ini, berapa ramai ulama-ulama dalam mazhab Hanafi masih lagi duduk pakai gitu. Walaupun ada sebahagian daripada mereka tidak setuju sebab bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis.
Tapi masih ramai lagi di antara mereka tu yang mengamalkan begitu. Kalau orang tanya, dia fatwa begitu. Dia fatwa begitu. Baru ni kita sudah bincang dah pendapat ulama, dan saya telah nukilkan di sini daripada beberapa pihak yang membantah pendapat Imam Abu Hanifah itu. Antaranya yang kita boleh tengok muka surat 801 tu. Sekali lagi kita baca sebab ini dalam syarah Bukhari juga, tapi dan ditulis oleh ulama sana juga, tapi dia aliran dia lain. Aliran dia adalah aliran ahli hadis, bukan Hanafi. Biasanya kalau di Pakistan, di India ni Hanafi majoritinya, tapi dia ni Wahiduz Zaman di dalam Taisirul Bari dia ada buat syarah Bukhari. Dia komen, dia kata apa? Itu yang saya baca baru ni. Dia kata apa? इस पर तमाम आइम्मा और उलमा का इजमा है, मगर हनफियों ने आधी हदीस को लिया है और आधी हदीस को छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि असर की नमाज तो सही हो जाएगी लेकिन फजर की सही ना होगी। उनका क़ियास हदीस के बरखिलाफ है और ख़ुद उन्हीं के इमाम की वसीयत के मुताबिक छोड़ देने के लायक है। Itu kata dia. Maksudnya semua imam dan ulama bersepakat tentang perkara ini, tetapi golongan Hanafi berpegang dengan separuh hadis ini sahaja. Hadis yang kita bincang ni, hadis nombor berapa tadi? Hadis nombor 523 tu. Sementara yang separuh lagi ditinggalkan, kata mereka, sembahyang asar saja sah, sembahyang fajar yakni subuh tidak sah. Qiyas mereka dalam perkara ini bercanggah dengan hadis. Ini qiyas mereka, dia pakai qiyas lah, Imam Abu Hanifah qiyas, bercanggah dengan hadis. Ia seharusnya ditinggalkan sesuai dengan pesanan imam mereka sendiri. Jadi Imam Abu Hanifah itu sendiri ada pesan dah anak buah dia. Kalau pakai hak tu, sepatutnya orang-orang Hanafi tinggal pendapat dia, sebab tok guru dia hak nombor satu sekali pesan tu. Jadi kalau nak kira berdasarkan pesanan ataupun wasiat Imam Abu Hanifah sendiri, sepatutnya pendapat dia tu ditinggalkan. Tapi masih ramai lagi, seperti kita kata tadi lah, yang duduk pakai hak tu, pendapat dia tu, duduk pakai hak tu. Walaupun ramai juga, seperti misalnya Rashid Ahmad Gangguhi di dalam Al-Kawkabud Durri Syarah Tirmizi, dia tak terima. Dia kata ni tak kemah ni Hanafi, tak dilawan jumhur ulama kemah. Dah banyak hadisnya. Baik, kita nak tengok apa Imam Abu Hanifah pesan tu. Apa dia pesan kat dia? Dia wasiat dia. Dia kata patut ditinggalkan. Pendapat Abu Hanifah tu patut ditinggalkan apa? Kita tengok. Ini dalam kitab-kitab usul fiqh, mana-mana pun ada, boleh katakan hampir semua ada benda-benda lagi. Kalau detail sikit tu, dia sebut, nukilkan pendapat Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain. Antara pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Dia kata la yanbaghi liman lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalam. Tidak seyogianya orang yang tidak tahu dalil saya berfatwa dengan pendapat saya. Mana Imam Abu Hanifah kata dah, kalau nak pakai hak saya, biar tahu dalil saya. Jangan ikut buta gitu. Tak kira dalil dia tu bercanggah dengan hadis ke, hujah dia tu, tak kira, pakai semacam. Jangan lagu tu. Itu pesan dia. Dia kata pengikut dia yang sebenarnya, iaitu yang tidak pakai membabi buta. Dia tengok adakah bercanggah atau tidak bercanggah. Kalau sesuai dengan hadis, ia terima. Dapat. Satu lagi dia kata, ini ada ni dalam I'lamul Muwaqqi'in, Al-Qaulul Mufid, Hujjatullahil Balighah dan lain-lain lagi, ada belakang disebut benda-benda ini. Dia kata apa? Idza ja'al qaul
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Kalau sesuatu tu, hukum tu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ar-ra'si wal 'ain, kita terimanya dengan senang hati. Senang, kita terima, kita junjung, dan kita letak atas mata kita, kita letak atas kepala kita. Wa idza jaa 'anis sahabah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, kalau datangnya dari sahabat juga kita terima dengan senang hati. Lepas tu dia kata, wa idza jaa 'anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Fa nahnu rijalun wa hum rijal. Tapi kalau datang dari tabi'in, ini pendapat tabi'in, mereka tu tidak lebih kurang je kita dengan dia. Moga kita pun tabi'in juga. Maksud dia gitu. Jadi tak ada lebih kurang. Tapi kalau daripada Rasulullah ada hadis misalnya, kita terima dengan senang hati. Kalau ada daripada sahabat dalil, kita terima dengan senang. Itu dia kata. Mana itulah garis panduan mazhab dia. Mana orang-orang nak ikut dia tu, dia kena ingat hal ni. Jadi sekarang ni pendapat dia nampaknya bercanggah dengan hadis yang kita baca, dan sekian banyak hadis-hadis yang lagu ni yang akan kita kemukakan nanti. Walaupun dia ada, dia tak pakai, dia tahu hadis-hadis ni, dia tahu. Bukan Imam Abu Hanifah tak tahu. Ada satu kes dalam keadaan tertentu dia tak tahu, memang dia tak tahu. Tiba-tiba ada benda tu hadis, jadi pakai waktu lah. Ada juga yang dia tahu tetapi dia takwil, dia tidak pakai mengikut zahir dia. Sebab apa? Sebab dia jadikan dalam perkara ni misalnya, ataupun sesuatu perkara lain, hadis lain sebagai asas dia. Macam ni asas dia je, iaitu hadis larang bersembahyang selepas asar sampai terbenam matahari, dan hadis larang sembahyang selepas subuh sehingga terbenam matahari. Dia hak tu dijadikan asas. Jadi hak lain-lain ni hak nampak bercanggah dengan tu, dia ketepikan. Itu kaedah dia, cara dia. Tetapi kalau kita perhati cara macam ni, banyak benar lah. Ada kalanya dia sendiri pun tak pakai gitu. Sebab apa? Sebab ada hadis. Jadi bila ada hadis, dia tak pakai kaedah saat ni. Hadis hak umum tu dia tak pakai, dia pakai hak khusus. Dia kata hadis yang khusus itu mentaksiskan hadis yang umum. Jadi hak umum larang tu hak mana? Semaya mana? Semua semaya lah, kau tak boleh. Hak maksud hak larang tu iaitu semaya sunat. Kalau semaya fardu, dia sendiri pun terima hak asal tu. Siapa terbenam matahari lepas pada tu pusah semaya tu, dia pun sendiri pun terima. Jadi makna hadis ini mengkhususkan hadis yang umum. Dia sendiri pun pakai, dan banyak lagi kes-kes lain dia pakai. Hak ni dia tak sih. Itu masalah ijtihad dia, pendapat dia. Masalahnya bagi orang lain mesti kau terikat dengan pendapat dia tu. Tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitu. Bukan dia saja yang kata begini. Kalau kita perhatikan imam-imam mazahib ni, hak pak tu, imam pak tu, ataupun imam-imam lain supaya je sebenarnya. Misalnya Imam Malik, dia kata kepada dia, kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Semua di kalangan kita ni boleh menolak pendapat mana-mana orang, dan boleh juga pendapatnya ditolak oleh orang lain, kecuali tuan punya kubur ni. Moga dia mengajar dalam masjid Nabi kan? Nabi itulah. Hal tu tak boleh tolak. Dia boleh menolak orang lain, tapi orang lain tak boleh tolak dia. Tapi kalau orang lain tak sekat, katalah siapa pun boleh. Kalau kita ada dalil, ada bukti yang kukuh, boleh kita tolak. Tak terima, tak sepakat, tak apa. Imam Syafi'i kata, hal ni ada semua ni dalam kitab mana-mana pun ada. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis tu sahih, itulah mazhab aku, kata dia. Tak kira lah pendapat aku lagu lain, boleh jadi aku tak jumpa hak tu. Tapi kalau kamu jumpa hadis tu sahih bercanggah dengan hak aku, kamu kena ingat, jangan teragak-agak
pakailah hak tu. Kalau kamu nak ikut aku, ikut tu. Itulah mazhab aku. Mazhab aku adalah berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu mazhab aku. Walaupun kamu cari dalam kitab tak jumpa, aku dapat lagu lain. Tapi kalau bercanggah, dia kata dulu lagi, itu mazhab aku. Asalkan hadis itu sahih. Dan dia kata, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadribu biqawli urdal haid. Kalau kamu dapati kata-kataku, pendapat bercanggah dengan pendapat atau kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pegang dengan hak Rasulullah tu. Dan lepas saja pendapat aku, kata-kataku ke dinding. Lepas saja ke dinding. Jadi buang saja, tak ada rega dia kata. Pendapat aku ni kalau berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Syafi'i. Lepas tu dia kata lagi, banyak juga kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata kepada dia, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin kainan man kana. Apa dia kata? Ijma' orang-orang Islam, maknanya cerdik pandai Islam, ulama-ulama Islam ijma' sepakat bahawa seseorang yang telah jelas kepadanya sesuatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh meninggalkannya. Kalau sudah jelas kepada kita sunnah Nabi lagu ni, walaupun kita andaikan bercanggah dengan pendapat dia, tapi kalau sunnah tu jelas, dia tak boleh meninggalkannya kerana pendapat siapa saja pun, siapa pun, tak kira lah mana pendapat aku sendiri ke atau pendapat orang lain, imam lain, tak boleh dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata atau pendapat orang lain. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata apa dia? Dia kata ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila qawli Sufyan. Aku heran, kata dia, orang yang tahu isnad, tahu sanad hadis ni hadis ni molek sahih, ni tidak sahih, dia tahu, dan dia tahu pula kesahihannya. Tiba-tiba dia masih lagi nak berpegang dengan pendapat Sufyan. Sufyan tu Sufyan Thauri, Sufyan bin Uyainah, maknanya ulama besar, sepuluh Imam Syafi'i, sepuluh imam lain-lain juga, imam mujtahid juga. Maknanya dia heran, ni sikap imam-imam besar kita. Sebenarnya mereka terikat sangat, nak sangat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat dia bagi kadang-kadang dia tidak jumpa. Jangan kita kata Allah sebesar dia tak jumpa dah. Dah, tidak gitu. Bukan dia saja, di kalangan sahabat berapa banyak ya dia tidak tahu hadis itu, dia tahu melalui sahabat yang lain. Itu sahabat tinggi lagi. Sayyidina Umar bukan main alim kan, tapi berapa banyak yang dia tidak tahu. Dan benda ini disebut oleh Syah Waliullah di dalam kitab dia Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Berapa banyak dia sebut hadis-hadis yang orang ni tak tahu. Begitu juga Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dia sebut orang ni hadis ni dia tak tahu. Beberapa hadis yang Aisyah tidak tahu, beberapa hadis yang Ibnu Abbas tidak tahu, padahal bukan main alim. Beberapa hadis yang Ibnu Umar tidak tahu, ulama kumpul dah semua. Yang Abu Bakar tidak tahu, dia tahu dengan sebab orang lain cerita. Ada bukti. Apatah lagi imam-imam pun sama juga. Ataupun kalau tidak begitu dia tahu, tapi dia pakai lagu lain. Kalau dia pakai lagu lain tu tidak disetujui oleh jumhur ulama. Misalnya ini satu contohnya. Bukan dia tak tahu hadis ni, dia tahu, tapi dia takwil, dia pakai qiyas. Qiyasnya baru ni kita sudah bincang dah. Dia kata kalau sembahyang asar apa sah? Sebab sembahyang asar tu hak baki lagi 3 tu, dia sembahyang dalam waktu yang sah sembahyang. Waktu sembahyang.
Waktu maghrib kan, waktu sembahyang memang boleh sembahyang. Hak Nabi larang tu sekat maghrib ya. Lepas maghrib tu boleh lah. Tapi waktu subuh ni kata dia, bila habis waktu subuh, lepas tu mana ada waktu sembahyang. Itu dia kias, dia fikir gitu. Orang lain tak setuju. Orang lain tak setuju pasal apa? Dalam hadis ni jelas sebut siapa-siapa yang dah satu sujud dalam hadis ni, sembahyang asar bermakna dia dah. Sesiapa yang dah satu sujud sembahyang subuh bermakna dia dah. Dia sebut juga subuh ayat dia. Tapi mungkin orang kata itu tidak berapa terai tu dalam lagu mana, boleh jadi takwil lah dia macam-macam lagi. Jadi bagi ulama ni kadang-kadang kita pun lemah juga. Kita ngaji sikit-sikit kan, berapa dia tinggal hadis dia tak pakai hadis tu. Dia ada cara dia. Sebab tu orang lagu ni kita tak boleh kata apa, biar dia lah. Dia ada cara dia. Dia takwil hadis-hadis ni macam Imam Tahawi takwil. Dia kata hadis ni maksud sesiapa yang dah satu sujud atau satu rukuk itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Dah tu makna dah dia masuk Islam tu kira-kiranya kalau nak mayat dah kadang tu. Ataupun orang yang baru balik, baru balik tu, ketika tu kalau kiranya dia mayat dah sekadar tu, maka wajiblah sembahyang itu atasnya. Dia tahu ya. Maknanya masih tidak jelas lagi kata dia. Tidak kata jelas putus. Hadis tu menunjukkan untuk orang yang sembahyang asar sungguh. Tengah sembahyang asar. Kan Nabi larang apa nak sembahyang masa tu pula. Dia mengikut situ. Tapi bagi kita yang belajar hadis, belajar sunnah ni tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Yalah dia kata tu tak apa, kita kena hormat ulama-ulama ni, kita kena hormat imam-imam besar terutamanya. Kena hormat, jangan kata huduh, jangan kata tak molek dia. Terutamanya orang yang ikut mana-mana mazhab tu kan, jangan dia kata apa-apa, sebab boleh jadi pada ketika yang lain kena ke dia pula lagu tu, imam dia tu pula lagu tu. Nampak kan, orang pakat kata ke imam dia tu pula. Dengan sebab tu kita kena hormat dalam keadaan harmoni lah orang kata. Tapi kita jumhur ulama termasuk Imam Bukhari ni kita terima. Kenapa? Sebabnya Imam Bukhari mari hadis tu. Itulah. Cuba kita perhati. Bab man adraka raka'atan min al-'asri qabla al-ghurub. Imam Bukhari buat tajuk 797. Bab orang yang dah satu rakaat sembahyang asar sebelum jatuh matahari. Bab apa dia buat tajuk tu? Dia tidak sebut. Dia tidak buat bab orang yang sempat dah sembahyang subuh. Dia tak sebut. Asar saja. Dia nak isyarat kepada khilaf tadi lah. Hak ni terima. Imam Abu Hanifah pun terima kalau ni. Hak tajuk adalah tajuk. Tapi kalau subuh tidak. Dia nak isyarat. Dia hormat lah tu. Itu satu bentuk hormat daripada Imam Bukhari kepada Imam Abu Hanifah. Tapi dia sendiri tak terima. Dia tak terima. Apa tak terima? Selain daripada hadis yang kita yang Imam Bukhari kemukakan itu, di sini saya kemukakan beberapa hadis yang lain yang dengar terat tak boleh takwil. Tak boleh pergi kalau tengok hadis tu. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Kalau hadis Imam Bukhari kemukakan ni mungkin ditakwil, hak ni hak kita kemukakan tak boleh takwil. Jelas. Sebab itulah kebanyakan ulama tak sih pakai sepuluh Imam Abu Hanifah. Dia kata boleh lah sembahyang subuh kau, sembahyang asar kau, sembahyang kau lain boleh berlaku. Kalau dah sekadar tadi bermakna dah lah tunai sembahyang tu. Cuba kita tengok muka surat 801. Ada teks hadis di bahagian bawah tu, situ. Sebenarnya selain hadis di atas terdapat banyak lagi hadis-hadis yang dengan jelas menunjukkan sembahyang orang yang sempat mendapat satu rakaat subuh sahaja di dalam waktunya dan yang satu lagi di luar waktu itu tetap sah dan dikira sebagai sembahyang tunai. Ni dalil. Antara dalilnya ni, mana Imam Abu Hanifah kata tak sah. Mana kalau tak ada kena berhenti sembahyang. Tak ada guna sembahyang pun. Dia muka tak sah.
Bahkan kalau dah tak sah terus lagi, tak boleh lah, salah lah bagi dia. Tapi berapa banyak hadis yang menyebutkan dengan terang. Antaranya satu, riwayat daripada Abi Hurairah. Kita baca maksudlah. Meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang asar sebelum terbenam matahari, sesungguhnya ia telah mendapatnya. Dan sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang fajar sebelum matahari naik, dan 1 rakaat lagi selepas matahari naik, sesungguhnya ia telah mendapatnya. Mana hak satu lagi itu selepas matahari naik, Nabi kata dapat juga. Tengok dalam hadis ni. Tapi orang-orang Hanafi yang dia pakai buah tu guru dia tu, dia takwil. Hak ni tambah alif belakang ni, 1 rakaat lagi tu selepas naik matahari, ini paling tinggi kata dia. Kalau kita nak terima pun, ini pendapat Abu Hurairah. Maknanya hadis ini mudraj, bukan sepenuhnya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata je serupa dengan hak asal sebelum pada tu lah. Berarti dia sempat mendapat sembahyang subuh sekat tu. Sesiapa yang dapat 1 rakaat fajar sebelum terbit matahari, faqad adrakahu wa raka'atan ba'dama tatlu'u syams, itu bukan kata-kata Nabi, tak jelas kata dia. Maknanya ini mudraj. Siapa nak tambah, berani-berani tambah, dia kira-kiranya dia kata Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah faham gitu. Jadi bila sahabat faham gitu, tak mesti kita terikat dengan dia, tak mesti. Dia kata gitu. Yang kedua, Abu Hurairah juga. Kita baca terjemahan. Sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang asar sebelum matahari terbenam, dan 3 rakaat lagi selepas terbenam matahari, tidaklah sembahyang asar itu terlepas daripadanya. Sembahyang asar itu tak terlepas. Walaupun 3 lagi itu dia sembahyang dalam waktu sembahyang maghrib. Dan sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang fajar sebelum matahari naik, dan 1 rakaat lagi selepas matahari naik, tidaklah sembahyang subuh itu terlepas daripadanya. Mana tidaklah sembahyang subuh itu terlepas daripadanya, yakni falam tafuthu. Itu dalam teks asal Arab dia tu, asal tu. Jadi ini disebutkan sebagai kata-kata Nabi ni, bukan kata-kata sahabat. Jadi kalau Abu Hurairah berpendapat, kata kalau kita andaikan hadis yang pertama tadi itu pendapat Abu Hurairah, bukan pendapat dia semata-mata. Dia tengok juga hadis hal lain yang dia sendiri riwayat, ada sebut dengan terang, tak terlepas. Dah kalau tidak terlepas, apa ya dia kata terlepas, batal tu makna terlepas lah, dah tak boleh tahu dah. Ini antara sebabnya. Yang ketiga, sesiapa yang sempat mendapat 1 sujud sembahyang asar sebelum matahari terbenam, kemudian rakaat-rakaat selebihnya dikerjakannya selepas matahari terbenam, tidaklah sembahyang asar itu terlepas daripadanya. Dan sesiapa yang sempat mendapat 1 sujud, yakni rakaat sembahyang fajar sebelum matahari naik, dan 1 rakaat lagi dikerjakannya selepas matahari naik, tidaklah sembahyang subuh itu terlepas daripadanya juga, tak terlepas. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kata kena berhenti, mana sudah terlepas dah tu, tak boleh buat dah masa tu. Yang keempat, sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat, ini sembahyang sebelum matahari naik, sembahyang subuh lah maksudnya, kemudian naiklah matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya dengan mengerjakan 1 rakaat lagi. Jelas Nabi suruh sempurnakan sembahyang itu dengan mengerjakan 1 rakaat lagi tu. Sedangkan Abu Hanifah kata kena berhenti. Maka sudah bercanggah dengan hadis itu, sudah bercanggah dengan hadis itu. Sebab itulah kalau kita tengok nukilan-nukilan sebelum pada ni yang kita sudah baca tu, baik daripada Imam Nawawi, Ibnu Battal, dan lain-lain lagi, semua kata ini masalah ni Abu Hanifah dapat dia bercanggah dengan hadis, jadi tak boleh pakai. Itulah sebab ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi pun tafsir. Hadis-hadis inilah yang menjadi pegangan Imam Bukhari dan jumhur ulama.
Keempat-empatnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sepatutnya semua hadis-hadis Abu Hurairah dalam bab ini diletakkan di hadapan dan dibuat kesimpulan setelah mengambil kira persamaan, perbezaan dan makna yang terkandung di dalam setiap satu daripadanya. Sepatutnya gitulah. Lepas tu kita kata, dia apa dia tidak buat gitu. Jangan kita nak paksa setiap orang tu kita kata dah. Apa dia tak mesti dia buat gitu. Orang kan, dia ada ketika dia lemah, ketika dia letih, dia tak tahu, dia tak terfikir, tak telik tahap tu, boleh jadi. Boleh jadi. Ataupun dia buat, bagi dia wasa lebih kemah tu. Sebab kita kata tadi lah, hadis larang bersemaya pada masa tu, itu dijadikan sebagai asas. Dijadikan sebagai asas. Ikutlah. Tapi ikut mana-mana pun, hadis begini banyak ni juga daripada Abu Hurairah yang menerangkan satu sama lain. Jelas maksud dia tu tidak bermaksud orang yang baru balik ke, orang baru masuk Islam ke, orang baru suci daripada main kotor ke. Tak. Orang yang dah semaya satu rakaat dia buat pada masa tu, itu maksudnya. Jadi sepatutnya kita pergi kepada hadis lah, berdasarkan pesanan-pesanan imam-imam tadi. Dia sendiri pun pesan lagu tu, Imam Syafi'i pun pesan lagu tu, Imam Ahmad pun pesan lagu tu. Kenapa kita duduk gomong? Imam Ahmad kata aku pelik dengan orang-orang yang dia tahu hadis ni sahih, dia tahu hadis ni sanadnya macam mana, tiba-tiba dia duduk pegang lagi dengan pendapat Sufyan. Pelik. Itu bukan cara yang betul lah kira-kira. Jadi kita kena kata gini, kena kata gini, dari segi istilah yang tepat. Pendapat dia itu apa kata? Khata', salah, tak betul pendapat dia. Pendapat orang lain sawab, betul. Sebab ini masalah furu'. Kita tak boleh kata pendapat dia tu batil, karu. Tak boleh. Ini perbezaan ni, dari segi adat berbeza dalam pendapat gitu. Walaupun orang tu apa ni, kita nampak pendapat dia tu canggah dengan hadis, tak boleh kata gitu. Sebab ini masalah furu'. Tak boleh kata kita berada di atas hak, kebenaran, dan Abu Hanifah berada di atas kebatilan, kesesatan. Tak boleh. Ini bukan jadi sesat. Ini masalah Nabi kata sesiapa yang berijtihad fa'asaba, lalu dia betul, dia guna fa'asaba, mana dia sawab, dia boleh 2 pahala, falahu ajran. Sesiapa yang berijtihad fa'akhta'ah, dia sebut khata'. Itu kaedah tu, ada yang ulama faham daripada hadis. Bila kita bercanggah pendapat dengan orang, walaupun pendapat dia tu bagi kita nampak jauh, jelas benar dia bercanggah dengan hadis, tapi jangan kata dia karu, dia batil, dia sesat. Jangan kata gitu. Sebab Nabi kata fa'akhta', dia tersalah, bukan batil. Dia tak kata gitu. Dia dapat juga sepahala. Kalau dia salah pun dia dapat sepahala. Dia nak kata berdosa dah. Tapi kalau berbeza dalam bab akidah, kita berada di atas kebenaran, hak, dan mereka berada di atas kebatilan. Boleh kata gitu. Tapi kalau furu' tak boleh. Itu termasuk dalam adab. Dalam adab. Kalau kita berjumpa, kadang-kadang Imam Nawawi yang kasar juga. Kadang-kadang dia kata pendapat beza benda lagu ni batil, karut. Karut tu kita kena pakai dengan arti bahasa Arab saja, bukan dengan makna istilah, makna rosak akidah dia ke apa. Tidak lagi tu. Dia tidak kumpulan ahli sunnah lagi, ahli bid'ah. Tidak makna lagu tu. Cuma dia penggunaan bahasa yang berat lah. Bagi dia tak boleh langsung lah terima. Gitu je. Habis itu, maknanya dari segi hadis tak boleh gila. Dari segi hadis lebih kuat jumhur ulama. Tak sebakal. Cumanya lepas tu apa yang duk ayat? Dua ayat ni ada khilaf lah.
Ada khilaf. Kita boleh tahu apa yang dia khilaf. Kadang-kadang khilaf ni banyak, ada semua khilaf. Cuma kita kena tengok khilaf tu kuat ke tidak. Kalau tidak kuat tu lagu mana? Dia bercanggah dengan hadis macam ni, tak usah pakai. Kan Imam Syafi'i kata dia tu kainam mangkana, tak kira dia siapa pun, kita tak boleh pakai. Kita kena kembali kepada sunnah Nabi SAW. Itulah kepentingan kita belajar hadis sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita belajar fiqh, kita tak sebut benda-benda lagi. Kita belajar hadis, kita tahu ulama besar-besar sebenarnya rujukan dia mana, dia suruh lagu mana. Jadi kita belajar hadis ni, dah hadis ni jelas sahih. Nak tinggal lagu mana? Seterusnya urut tebal tu ada beberapa perkara lagi berkaitan dengan hadis ini yang perlu sekali diperjelaskan dan difahami dengan baik. Kena faham molek hadis ni. Jangan awak tak faham, jangan awak salah faham. Kena faham molek beberapa perkara. Jangan pakai mengikut soal. Jadi Nabi kata dah tunai juga. Jadi maknanya kita buat kesimpulan serupa lah. Tak apalah kita maya di akhir waktu pun. Jadi amalan tetap kita tak apa dah menggedas pun tolak juga, tunai juga. Apa perlu kita maya awal-awalnya? Kita nak buat apa ikut kita lah. Tak payah gaduh sembahyang, muka tunai juga. Jangan payah gitu. Silap tu. Yang pertama, satu, walaupun mafhum hadis ini ialah sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang subuh sebelum matahari naik, berarti ia telah mendapat sembahyang itu sebagai tunai. Dan sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang asar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapat sembahyang asar itu sebagai tunai. Namun para ulama sepakat tentang tidak harus, yakni haram, mentakhirkan, melewatkan sembahyang asar dan subuh sampai ke saat itu dengan sengaja. Tak boleh. Kalau dengan sengaja tak boleh. Walaupun semua terima. Kalau masa tu betul ada sebab-sebab tertentu, kita hanya dah satu rokok saja, ada kira tunai, semua terima tu. Tapi kalau nak sengaja, tak boleh, haram. Haram sampai waktu tu. Seseorang yang dengan sengaja melakukannya adalah berdosa, terutama kalau jadi amalan tetap dia. Berdosa. Dosa bukan sikit-sikit tu, dosa besar. Kalau jadi amalan tetap lah. Duduk tunggu masa tu. Hukum ini sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan dua perkara. Jadi hadis yang kita duduk baca ni sebenarnya Rasulullah SAW ayat gapo? Dua kali. Ni kena jaga. Pertama, nak menyedarkan, bagi kita berasa Allah, alhamdulillah, mujurlah, iaitu limpah kurnia Allah. Biar kita berasa Tuhan ni maha pemurah sungguh, maha pemurah sungguh. Kita dah setara tu dia beri tunai lagi. Lebih banyak sembahyang kita tu dalam waktu lain, tapi dia beri tunai lagi. Murahnya Allah SWT. Mana ni? Sembahyangnya tetap dikira sebagai tunai. Kedua, menghibur dan menenangkan hati. Satu, ini beberapa golongan. Ni kalau tak ada hadis ni, bergelisahkanlah. Kalau orang-orang hak jenis dia tengah-tengah berasa sedih, jerit, tak lalu makan. Kalau tak ada ni, jadi tujuan dia nak menenangkan orang. Banyak perkara dalam agama kita ni, kalau kita perhatikan dah, dia ada unsur tu. Dia tak bui orang gelisah. Jadi paduan kita pun dalam gapo-gapo pun kena gitulah. Tak boleh meresahkan orang. Sebab itulah berlaku Nabi SAW tinggal sembahyang subuh, tidak sembahyang dalam waktu, beberapa kali. Pasal apa? Kalau tak pernah Nabi berlaku begitu, tak pernah, maka orang akan kata mana-mana pun kita purai dah lah, tak ada harapan. Dia berasa begitu.
Tapi kalau Nabi sendiri berlaku, maknanya berkait dengan tidur ni banyak sekali kemungkinannya untuk berlaku seseorang dia terlepas daripada waktu. Janganlah susah hati sangat. Kalau benda tu tak molek sangat, tentu tak berlaku kepada Nabi SAW. Seperti mana tak berlakunya gila pada Nabi, tak berlakunya apa dia ni minum arak, tak berlakunya berzina kepada mana-mana Nabi. Sebab itu tidak sesuai, tak sesuai langsung. Tak boleh mencemarkan image dia. Tapi kalau sekadar tadi, dia berlaku, Tuhan beri berlaku. Supaya apa? Supaya tenang pengikut dia ni, umat dia ni berasa tenang, kita ni setara mana. Nabi Tuhan jaga gitu mu, malaikat, segala macam malaikat ada, tu pun boleh terlepas. Jadi kita rasa tenang hati. Tapi jangan buat mudah-mudah. Begitu pun bukan bermakna nak mengajar supaya bermudah-mudah. Dah. Terutamanya macam kita sekarang ni, banyak kemudahan boleh kunci jam gapo. Nah. Kena jagalah waktu tu. Sebab sembahyang pada waktu yang Nabi SAW sembahyang itu ada kelebihannya yang tersendiri, bukan sekadar tunai saja. Jadi yang berlaku tu nak menenangkan, takut jadi resah sangat kita. Takut jadi tak sepenuh adalah aku kok mana-mana pun tak boleh jadi tu guru pasal apa. Dah. Pernah sekali tinggal sembahyang subuh. Nabi tak pernah berlaku. Tak boleh lagu tu. Setengah orang dia ada macam-macam pelik-pelik juga orang dia kan. Dia kata saya tak boleh mengajar kalau selagi saya tak mimpi Nabi mari raya, awak boleh mengajar. Apa? Sebab tu kita kata tadi dah. Orang dia fikir macam-macam boleh jadi. Dengan sebab dia tu tinggal beberapa kali sembahyang subuh, tak ada sembahyang dalam waktu, tertidur, dia akan merasa begitu. Tak boleh. Buat. Kerja kita lebih besar lagi, banyak lagi. Dalam keadaan kurang pun, kurang belakang orang lain pun kurang gitu juga. Tidak masuk. Tapi buat kerja macam dan terpulang kepada pendengar pengikut lah untuk menimbang. Bahawa seseorang tu guru tu alim, imam dia bukan maksud. Hak ni dia tersalah mungkin, tak sangkut. Hak ni dia betul, tak apa. Hormatlah. Hormat kepada dia, jasa dia, pedak lelah dia. Pedak. Walaupun begitu, nak kata dia betul belakang, dah. Dan dia tu tak sering ngajar, tak boleh. Dia kena ngajar. Tak boleh dah kita ni ada dosa gitu-gitu, tak boleh. Tak sering ngajar. Ada, kena ngajar semacam. Ayah walaupun dia ada kurang dia gitu begini, tak boleh dia tak tegur anak dia. Bukan aku pun isap rokok juga dah. Nak tegur anak isap rokok ke mana dah? Tak boleh. Katakanlah dia isap rokok, dia kena tegur anak dia. Itu caranya. Tak boleh tak tegur. Lepas tu kalau anak dia kata apa, ikut lah. Lama-lama kalau dia lagu tu, dia pun masa malu, dia pun tinggal juga lah. Tapi kalau dia tak sedegur dulu lagi dah, atas alasan dia pun begitu juga, kau teruk anak. Jadi sikap kita kena gitu. Tak boleh berhenti daripada melakukan perkara ma'ruf dengan sebab kita ada melakukan perkara-perkara dosa sikit sebanyak. Dosa tu ada pada awal dia, taubatlah. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha menerima taubat. Jadi tahu dah kan. Apa yang jadi susah hati sangat tu? Setengah-setengah orang dia berdoa. Kalau kita baca dalam sejarah kan, pelik-pelik kan. Dia katung diri dia. Dia katung diri dia, kepala lah ke bawah, kaki lah ke atas. Kerana kesalahan tertentu. Itu sebenarnya tidak dituntut oleh, tidak disuruh oleh Nabi SAW. Tak disuruh. Jadi yang pertama, orang yang tidak sedar dari tidurnya atau pengsannya kecuali di saat-saat akhir waktu sesuatu sembahyang. Nak menghiburkan orang itulah. Tiba-tiba dia bangun, sedar tu, kira-kiranya sembahyang dah sepanjang tu. Kalau dia buat, dia kena buat. Tak boleh lambat-lambat. Tak boleh dah kata dah lambat-lambat dah, jadi biarlah. Tak boleh. Dah lagi tu, jangan anggap mudah. Sembahyang tunai dengan sembahyang qadha ni berbeza. Kalau sebut tunai lain, dia tidak seperti qadha. Tak seperti qadha. Yang kedua, orang yang terlupa akan sembahyang, ia baru teringat pada waktu itu. Dia terlupa. Dia ingat kan dia sembahyang dah, tahu-tahu teringat, tak sembahyang lagi. Betul dah pada waktu itu. Jadi kita janganlah susah hati sangat.
Ingat Nabi ada wayak dekat ni, itu untuk menghiburkan kita lah, menenangkan kita. Jadi agama ni orang ikut supaya kita jadi tenang, bukan jadi korsah, jadi gelisah. Cuba kita perhati molek, semua dia bagi ketenangan, dia bagi kemudahan. Kalau agama tu menyusah, menyeksa dia, bukan agama yang sebenar. Itu salah satu tanda. Kalau agama tu kita kau beragama, kau tenang jiwa kita, itu agama yang betul. Misalnya kalau agama mencederakan diri, misalnya, itu bukan betul, tak boleh pergi tu. Tak ada Nabi ajar lagu tu. Dia jaga kita supaya sejahtera akal, sejahtera nyawa, sejahtera harta benda kita, semua dia ajar kena lagu tu. Yang ketiga, orang yang melakukannya dengan tidak sengaja. Tidak sengaja, ikutlah kerana apa-apa pun tidak sengaja. Kita tak boleh nak berhenti. Bawa kereta tak boleh nak berhenti. Apa nak ke mana? Berhenti, habislah jalan tu. Kita tak nak berhenti. Lepas tu nak ke mana? Nak semaya tak boleh. Tak ada air semaya. Misalnya kita kata, kalau ada air semaya tu lain juga. Mungkin dah ada jalan, kita kata. Tapi bagi orang yang berpendapat tak boleh, kalau semaya fardu ni dia kena turun juga ke mana-mana pun, dia tak boleh semaya atas kenderaan gitu, lagi susah lah. Dia baru sampai ke tempat tu pada masa tu, tapi dia tidak sengaja sebab jam misalnya. Ni kemudahan lah kepada orang-orang lagu ni. Dia tak perlu resah, tak perlu gelisah kerana berlaku begini kepadanya. Yang keempat, orang masbuk yang hanya sempat bersembahyang bersama imamnya 1 rakaat di dalam waktu sesuatu sembahyang. Dia sembahyang, dia turut orang, dia tengok orang tu duduk sembahyang, dia pergi tu balik belakang, jadi makmum. Tiba-tiba orang tu yang sembahyang lama, no. Jadi siapanya dia tu dah 1 rakaat. Apa dia buat lagu tu? Tak usah cara lah kalau berlaku. Kalau berlaku apa yang dia baca ayat panjang ketika tu, dah tahu dah nak habis dah waktu ni. Dia start tu awal lagi, tapi dia baca panjang kerana kejahilan dia. Kau kena gapo, kita tak boleh mudah-mudah nak apa ni, mufarakah. Tak boleh nak pisahkan diri dengan dia, tak boleh. Kena tu. Tapi kalau dah dengan tu iman sekadar tu, sekadar rokok kita kata, ataupun sujud dan lain-lain seperti yang kita sudah bincang sebelum ni, dah sekadar tu. Kalau selebihnya tu di luar waktu, kita terpaksa kena ikut dia. Ikut. Ni keadaan ni. Cumanya dia tu lagu mana? Dia kira tak apalah, Tuhan maaf lah. Cuma tu iman tu apa panjang. Kalau dia mayat tu kira-kiranya dia dah sudah lah tunai dalam waktu berapa yang dia baca panjang gitu, salah lah dia. Makmum tak salah. Makmum tak salah. Cumanya ialah adalah pendapat yang mengatakan kalau lah tu iman tu lama sangat gitu, dia berasa kalau lagu ni dah siapa kau dalam maghrib ni, dia pun faraqah. Dia kena niat lah. Kena niat pisah dengan dia. Kita cepat-cepat sembahyang, biar semua sembahyang kita tu berlaku dalam waktu asar. Misalnya dalam waktu asar, boleh lah. Sebab tak molek ke mana-mana pun ada larangan. Lebih baik kalau buat lagu tu pun boleh juga. Tapi nak pisah saja tak boleh. Tak boleh. Hanya sempat bersembahyang bersama imamnya 1 rakaat dalam waktu sesuatu sembahyang. Hak berlaku gini. Kalau berlaku gini, maka dia kira dia dapat. Dia dapat. Walaupun kerana ikut imam tu dia 3 rakaat lagi tu dia sembahyang dalam waktu maghrib katakanlah. Jadi dia kira dapat dah. Itu yang pertama, benda kena ingat apabila berhadapan dengan hadis ni, kena ingat ni. Yang kedua, dalam keadaan seperti yang tersebut di dalam hadis di atas dan hadis-hadis yang semakna dengannya, sembahyang seseorang itu akan dikira tunai kesemuanya mengikut kebanyakan ulama. Itulah juga pendapat Imam Bukhari. Tetapi ada juga sesetengah ulama berpendapat kesemuanya dikira sebagai qadha. Ada juga berpendapat begitu.
Bagi mereka hadis ini hanya hendak melarang orang yang sedang bersembahyang dalam keadaan itu menghentikan sembahyangnya di tengah jalan semata-mata. Bukan ayat sembahyang dia tu tunai, sembahyang dia jadi qada, kata dia. Cumanya Nabi kata falyutimma salatahu, hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya. Mana sembahyang terus sampai ke habis. Gitu. Bukan nak ayat sembahyang dia tu sempurna lah ke mana? Tak sempurna. Dia faham gitulah. Sebab itu jadi qada. Ia tidak memberi arti sembahyang itu tunai. Sesetengah yang lain pula berpendapat satu rakaat yang sempat dikerjakan dalam waktu itu dikira tunai, dan satu rakaat atau beberapa rakaat lagi yang dikerjakan di luar waktu itu dikira qada. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Ulama-ulama Syafi'i ada yang berpendapat begini. Tapi bukan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulamanya dah sebagai tunai, walaupun setara tu je dia dah dalam waktu. Itu pendapat jumhur ulama. Hak itulah pegang. Kita pegang hak tu, pegang hak ramai. Hak ramai dah hak lebih kemah dengan sebab ada dalil. Ada dalil. Walaupun dalil itu tidak terang dia ada. Maka dia dapat sembahyang dia sebagai tunai. Tak ada lagu tu, memang tak ada. Tapi kita kira dengan limpah kurnia Allah, dengan sifat murah Allah SWT. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari dua lagi hadis selepas ni sebagai menyokong ni. Maksud dia lagu mana? Maksudnya kerana kemurahan Allah SWT kita dapat tunai. Itu. Yang ketiga, ada benda kena ingat juga. Semua ulama bersepakat mengatakan untuk menyempurnakan sembahyang di luar dari waktunya atau selepas waktunya, tidaklah disyaratkan seseorang itu sempat mengerjakan sembahyang sekurang-kurangnya satu rakaat. Rakaat dengan makna satu rokok, ya. Jangan kita faham satu rakaat tu sekali dengan dua sujud sekali itu. Tak. Rakaat di sini seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni, iaitu dengan makna masdar marrah. Rak'ah masdar marrah, yakni satu rokok. Daripada rokok, masdar dia rak'ah, satu rokok. Itulah yang dipahami oleh Imam Bukhari dan kebanyakan ulama. Jika ia hanya sempat mendapat takbiratul ihram sahaja sekalipun, tetap juga ia termasuk dalam perintah Nabi SAW di atas. Kerananya ia tidak boleh berhenti bersembahyang, malah hendaklah meneruskan sembahyangnya itu sampai ke akhir. Jadi ini maksud dia bukan orang dah satu rokok saja. Kalau tak ada satu rokok pun dah takbiratul ihram lah dalam waktu. Jadi hadis ni Nabi SAW suruh falyutimma salatahu, sempurnakan sembahyangnya. Mana sembahyang sampai habis lah, jangan berhenti. Jangan berhenti. Cuma dia tidak dapat tunai lah. Tapi seperti kita telah bincangkan sebelum kata ni kan, ada yang berpendapat kalau dia dah takbiratul ihram saja boleh tunai dah. Mana masih khilaf lagi. Benda tu pun khilaf juga. Tapi kalau mengikut kebanyakan ulama, dia kata tak ada lah, tidak tunai lah. Walaupun tidak tunai, dia kena sembahyang sampai habis, jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang keempat, hukum yang tersebut di dalam hadis ini pada zahirnya khusus dengan sembahyang asar dan subuh. Sebab hadis tersebut asar subuh, zahirnya gitu. Mana sembahyang lain gitu juga kah? Sembahyang lain tak jelas. Tetapi mengikut jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari sendiri, ia tidak khusus dengan dua sembahyang itu sahaja. Kita nak tahu mana yang kita kata Imam Bukhari pendapat gitu. Tengok molek nak baca seterusnya lah. Bab-bab dia tu akan jumpa. Daripada situlah ulama-ulama tahu Imam Bukhari berpendapat begini, orang ni berpendapat begini. Malah hukum sembahyang-sembahyang lain juga begitu. Sembahyang lain, zuhur ke, isyak ke, ataupun apa lagi dia ada, maghrib ke, sama.
Alasan mereka ialah adanya sekian banyak hadis yang tidak mengkhususkannya dengan sembahyang asar dan subuh sahaja. Antara lainnya ialah hadis berikut, yaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang, berarti dia telah sempat mendapat sembahyang itu. Dia tak sebut subuh ke asar. Tak ada asal ni lah. Dan Imam Bukhari akan buat tajuk ni. Dia nak ayatnya memang bukan khusus dengan subuh dan asar. Jangan kamu keliru dengan hak kita duk baca dan ini. Dia buat suku pula. Bagi mereka sebabnya Nabi SAW menyebutkan secara khusus dua sembahyang tersebut ialah kerana baginda SAW memang ada melarang para sahabat, termasuk juga sekalian umatnya, daripada bersembahyang ketika matahari sedang terbenam dan sedang naik. Dia ada larangan pada ketika itu. Jadi takut keliru tak boleh semua sembahyang. Sebab tu dia sebut asar dengan subuh ni. Nak tutup tu, nak buat berjelah tu. Ada pihak lain dia tak sebut. Itu sebabnya. Larangan itu mungkin mengelirukan sesetengah orang, sehingga ia membuat kesimpulan sendiri bahawa bersembahyang pada waktu itu secara mutlak terlarang dan tidak sah. Tak boleh sembahyang gapo pun tak boleh. Tak kira lah sembahyang asar pun tak boleh, sembahyang subuh pun tak boleh. Padahal hak dah ambil larang lepas asar, lepas sembahyang asar sembahyang lain lah, sembahyang lain. Itu pun banyak lagi perinciannya. Selepas tu pun kalau mengikut mazhab Syafi'i gapo, dia kata boleh lagi sembahyang ada sebab. Sembahyang ada sebab, hak tak ada sebab hak tak bolehnya. Dia khususkan pula dengan hadis tu, hadis umum tu dia khususkan pula. Katakanlah mana dia tak terima tu, tak terima pun hak sembahyang asar tu sendiri, Imam Abu Hanifah hak paling ketat lah dalam masalah dia, tak boleh belakang. Ada sebab kau tak ada sebab kau tak boleh lepas asar. Kalau nak buat jangan sembahyang asar lagi, masuk asar lain, lepas kita sembahyang asar tu tak boleh. Masuk asar tak apa, boleh buat lagi, boleh maya-maya, boleh sembahyang kau tu ni boleh. Tapi kalau dah kita sembahyang, tak boleh. Tak boleh berlaku. Kau ada sebab kau tak ada sebab kau, ada sebab ni lah ke mana? Kita ambil wuduk, kita pun nak sembahyang sunat wuduk lah. Itu ada sebab lah sembahyang tu. Kalau kita tidak berwuduk, tak ada sunat tu. Sembahyang tahiyatul masjid, berapa sembahyang tu? Sebab kita masuk dalam masjid. Sebab tu lah. Kalau kita tak masuk dalam masjid, tak ada sembahyang tu. Itu orang panggil sembahyang yang ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Semua tak boleh. Hak dia kata tak boleh hak lain. Sembahyang asar dia kata kena juga, kena. Walaupun dah satu rokok tadi, dia kata kena sembahyang. Sebab berdasarkan hak Nabi suruh. Dia pun pakai juga. Apatah lagi kalau orang lain, kalau orang lain memanglah boleh lah asar tu sendiri. Hak lain pun boleh. Sembahyang jenazah, bapa tak sembahyang tadi, dah tak siap lagi. Orang kapal ke apa, dia baru siap lepas. Kalau nak tunggu murid lambat pula, banyak cerita pula, gogol lain pula. Bagi setengah-setengah ulama dia kata boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Jadi tak boleh sembahyang maya selepas asar. Kalau kita sudah sembahyang asar dah tak boleh. Lepas tu tunggu murid. Tunggu maghrib. Selepas maghrib tu baru boleh. Baru boleh sembahyang. Sebab ada hadis dia, ada hadis Nabi tak bui sampai terbenam matahari. Mana selepas terbenam matahari tu boleh lah. Sebelum sembahyang maghrib kau, selepas sembahyang maghrib kau tak kira, boleh. Dengan mengemukakan hadis-hadis seperti ini, Nabi SAW sebenarnya hendak menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul itu. Kalau dua sembahyang itu pun sah dan dikira tunai apabila dikerjakan sebahagiannya di dalam waktu dan sebahagian yang lain di luar waktunya, tentulah sembahyang-sembahyang yang lain juga, yang lain
sembahyang-sembahyang lain yang tidak ada langsung larangan khusus tentangnya, lebih-lebih lagi lah sah dan akan dikira sebagai tunai. Mana mengikut kaedah min babil aula. Min babil aula. Setara sembahyang ada larangan tu pun dia suruh sempurnakan. Jadi sembahyang hak zuhur, kau isya, kau maghrib, kau tak ada larangan tu lagilah boleh. Tak ada satu. Dia panggil kaedah babil aula. Min babil aula, kalau setara larang tu pun boleh, hak tidak larang lagi boleh lah. Hadis-hadis larangan persembahyang pada waktu matahari sedang terbenam dan sedang naik, antara lainnya adalah seperti berikut. Jadi orang kata tak boleh sembahyang lepas asar, tak boleh sembahyang lepas subuh, sehingga ni tu, dia ada dalil. Dia bukan saja. Lepas tu kita kata banyak dalil lah pening. Dah, jangan gitu. Kita bersyukur. Syukur. Kita kena faham. Bila ngaji ni kena faham bahawa agama kita ni terang gitu more lah. Hak ni lah Nabi kata, aku tinggalkan kamu di atas jalan besar, lembu raya lah kita, yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Tak tahu malam mana, supaya tengah hari juga cerah. Nabi tinggal. Tengok, mana ada agama lain lagu tu. Sepatutnya kita pergi situ. Setengah-setengah orang ni tak faham pening kepala aku dah. Dia tu dengar banyak tengok ni dalih hak dah pegang mana tak dah. Dia bukan gitu. Sepatutnya kita kena bersyukur. Kita cuba pandai agama lain mana ada. Cuba dia rakyat Kristian, dia sembahyang lagu ni dia ambil mana? Agama lain tak ada perincian seperti kita ni. Kita ni ada perincian. Jadi sebalik waktu nak jaga gapo gak utama? Akidah tauhid. Tak syirik. Hak tu nak satu sekali. Dia pergi situ. Dia asas dia tu tauhid. Tak syirik. Pasal apa Nabi kata pada masa tu orang kafir duk sembah berhala. Ada setengah-setengah riwayat begitu. Setengah-setengah riwayat kata pada masa tu syaitan duduk dekat matahari tu, depan matahari tu. Jadi mana-mana sembah matahari ni sembah masa tu. Jadi tak boleh tu takut jadi serupa dengan demo. Tak boleh benar serupa dengan orang kafir. Tak boleh bau langsung dah. Tak boleh berkelibat dah dengan syirik. Tu ajaran Nabi kita. Nampak. Apa yang dia tahu ni? Tu kalau tengok hadis-hadis banyak nampak. Misalnya yang kita akan sebut ni. Satu, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salah fi sa'atain ba'da al-'asr hatta taghrib asy-syams wa ba'da as-subh hatta tatlu'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada bersembahyang pada dua waktu. Ada larang. Pertamanya ialah selepas asar sehingga matahari terbenam, dan keduanya ialah selepas subuh sehingga matahari naik. Terang ke tu? Dia tak boleh sembahyang. Hak ni lah pegangan Abu Hanifah tu. Hak ni pegangan. Orang lain kata dok, Nabi sendiri ada buat, ada maya lepas asar dia. Pula tu yang jadi khilaf tu. Tapi dia kata kalau ada pun itu kita kena takwil lah. Takwil khusus dengan dia. Baik dia kalau dia kecek dengan orang Syafi'i lah, dia mau buat lah maya lepas asar. Dia tak boleh. Kita pakai ni juga kita kata. Apa dah Nabi buat? Dia kata gitulah. Nabi buat pun berapa banyak Nabi buat ni benda yang khusus dengan dia. Dan dia ada sebab-sebab dia yang tersendiri. Kita tak ada sebab-sebab tu. Kita jawab gitulah. Jadi kita pun kata gitulah juga. Kita kena pakai hak umum ni, hak dia larang umum ni. Hak ni dia larang. Hak dia buat tu suku, mana dia terkecuali. Kita tak boleh pakai lah. Kalau gitu dia bini 9, kita nak bini 9 kata lah. Gitu. Dia inilah cara ulama faham. Ada faham gini, ada faham gini. Itulah cara dia ni. Kalau kita belajar molek, nampak terang kan, suka sebenarnya. Hati bahasa beragama kita buat ni ada dalil. Ni alasan dia, hujah dia. Dan kita pun tahu orang tak sih sangat tu apa? Sebab dia jadikan hadis ini sebagai asas. Orang yang kata boleh tu betul hadis ni, tapi ada beberapa perkara yang dikecualikan. Yang dikecualikan tu Nabi sebut suku, kena ambil kira juga tu. Kena ambil kira juga. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tataharrau
bisalatikum tulu' asy-syams wala ghurubaha fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan fa idza tala'a hajib asy-syams fala tusallu hatta tabruza wa idza ghaba hajib asy-syams fala tusallu hatta taghiba. Bermaksud janganlah kamu menunggu naik dan jatuh matahari untuk mengerjakan sembahyang, kerana matahari naik di antara dua tanduk syaitan. Apabila naik kening matahari, janganlah bersembahyang sehingga ia naik sepenuhnya. Dan apabila kening matahari menghilang, janganlah bersembahyang sehingga ia benar-benar telah terbenam. Ini ada riwayat siapa-siapa ada sebutlah situ, tengok situlah. Nabi larang kata dia sembahyang pada masa itu. Pasal apa? Dia sebut sini pasal naik tu antara dua tanduk syaitan. Dia syaitan dia suka sangat. Pasal dia orang kecewa kan? Orang kecewa lagu tu lah. Dan akhirat dia tak ada bahagian dah untuk dia. Jadi dia kalau boleh seramai mungkin anak adan ni ataupun jin mana setakat mana dia boleh menyesatkan, dia nak sesatkan. Biar sekali dengan dia ramai-ramai dalam neraka. Sebab dia kecewa. Ada belum masuk, jangan masuk kita saja. Dia mau masuk dulu dah. Dia nak kata sekali kita. Jadi dianya, kalau orang kafir menyembah berhala kan, dia ada dekat berhala tu. Dia suka kalau orang sembah dia. Orang sembah dia. Dulu Tuhan suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak sih. Biar anak cucu ada sujud ke dia. Tu bahasa jenis kepala lah kan. Jadi degil. Dia duduk situ sengaja dia. Dan sebab dia yang cocok manusia tu, dia yang comel, buat gini ni, molek gini-gini. Jadi berjaya dia duduk situ. Kalau orang yang menyembah berhala, dia duduk dekat matahari. Orang yang menyembah matahari, dia duduk dekat matahari. Inilah ada sebut dalam hadis ni. Kalau orang menyembah berhala, dia duduk dekat berhala. Lepas tu pula dia bui lah pula. Dia bui. Kerjaan dia lah, Tuhan bui ke dia tu. Tuhan bui peluang. Jadi kita kena faham, Tuhan bui peluang ke dia. Jadi ada kalanya kalau orang buat gana-gana kan, jadi sakit lah, jadi mati lah, macam-macam. Jadi orang nampak berhala ni ataupun benda-benda lain lah, tidak berhala ke matahari ke gapo ke yang disembah tu, memang keramat sungguh. Bisa lah, tak boleh. Tengok, kalau tak betul macam mana. Dia kosak. Syaitan lah tu bui idea lagu tu. Syaitan. Kalau menghina berhala, kau gapo-gapo pergi kecing, kau pergi gapo kan tak, jadi sakit, mati. Siapa mati? Berapa? Dia nak suruh orang meruk lagi kepada berhala. Dia buatlah sakit, dia boleh buat. Dia boleh buat sakit. Sebab kita lah kepada orang yang nyata dia kan, kita boleh tikai dia kau, bedil dia boleh. Jadi syaitan tu kita tak nampak dia, dia boleh goda kita dalam bentuk lain. Rasa kita meruk. Gitu kan, jadi tengok jadi. Jadi gitu cara dia. Yang ketiga, kita baca terjemahan. Jangan kamu bersembahyang ketika matahari sedang naik. Sebab tu Abu Hanifah kata tu, kita tak bui tu, kita kata tak sah. Nabi larang kata tu. Tengok kata dia. Cuma masalahnya Nabi juga larang sembahyang asar. Apa dia kata bui? Itulah. Sebab tu dia tak dikata dah kan, dia pakai setengah, dia tak pakai setengah. Jadi orang lain kata hak tak bui tu sembahyang ke lain, sembahyang asar tak apa. Hak tak bui tu sembahyang ke lain, sembahyang subuh tak apa kalau masa tu. Kalau dah berlaku lah keadaan tu, kita dalam keadaan darurat ataupun ada sebab-sebab tadi, tak apa hak tu. Dia dok pak subuh tak boleh. Tapi subuh saja, asar tak apa pula. Jangan kamu bersembahyang ketika matahari sedang naik, kerana ia naik di antara dua tanduk syaitan. Jangan juga bersembahyang ketika ia sedang menghilang, yang dijatuh, kerana ia menghilang di antara dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan tu maknanya syaitan duduk dekat tu. Cuma kita tak nampak. Nabi SAW ayat kita ni banyak hal kita tak nampak lah. Jadi peranan siapa dia suka sangat, siapa dia yang alak kita ni, dorong kita supaya buat gini-gini ni. Ada belakang tu sembah berhala pun ada, sembah matahari pun ada, sembah bulan pun ada, semua macam-macam kan. Jadi inilah benda-benda ni nak cerita sebenarnya di sebalik tu syaitan peranan dia.
Kerana dia kerana ia naik di antara dua tanduk syaitan. Jangan juga ketika ia sedang habis itu. Lepas tu yang keempat, Abdullah bin Umar meriwayatkan katanya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil salat 'inda tulu'i syams wa 'inda ghurubiha. 'Inda tulu'i syams wa 'inda ghurubiha. Tu jatuh alif satu. Jatuh alif ghurubiha, jatuh alif satu. Sebab asyams itu dia muannas. Bagi pun budak, bagi datang dah. Cuma jatuh alih satu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada bersembahyang ketika matahari sedang naik dan ketika matahari sedang jatuh. Jadi Nabi larang pada masa itu. Oleh kerana ada larangan-larangan ni lah. Sebab itulah dia sebut dalam hadis yang kita duduk baca dalam ini, asar dan subuh itu sebab takut-takut orang kata, sembahyang asar aku tak boleh juga pada masa itu. Sedangkan bukan gitu maksud dia. Maksud dia sembahyang-sembahyang lain. Atau kalau sembahyang asar tu dan subuh tu memang kita cari masa tu, pisah tunggu. Seperti dia ada hadis tadi, la tataharrau, jangan kamu pisah tunggu, cari masa tu. Sesoalnya masa tu lebih afdal daripada masa lain. Lagu tu tak boleh lah. Tapi kalau dengan sebab kita tertidur atau dengan tidak sengaja, itu tak apa. Itu sebab dia sebut asar dan subuh. Dia tak sebut orang lain-lain. Sebab orang lain-lain tak ada larangan. Tengok Nabi SAW ni kan ada kemah kan. Kalau dia larang sesuatu, mungkin kita keliru. Dia penjelasan supaya kita tidak keliru. Itulah yang dikatakan agama yang dia tinggal kepada kita ni terang benderang. Terang benderang lakuan-lakuan ni. Tengok dia royak. Lepas tu orang lain-lain dia tidak sebut sebab min babil aula. Satu. Lepas tu tak ada larangan. Sebab syaitan tidak duduk situ. Pada masa tu tidak. Ada juga dalam setengah-setengah hadis dia sebut ketika matahari berdiri, betul-betul berdiri. Ketika tu pun syaitan ada juga. Jadi sebab tu tak bui. Jadi tiga masa Walau bagaimanapun yang disepakati ialah dua masa. Habislah. Kemudian kita tengok antara pengajaran 803 tu, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, sembahyang dan selok belok hukumnya telah pun digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan cukup terang. Jelas tu kan? Demikian juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Bukan sembahyang saja, ibadat yang lain macam haji ke apa, memang lagu tu juga. Sehingga dia kata dia buat sekali lah, tapi sekali pun padat tu. Daripada sekali tu mungkin kita pahal gini ada khilaf, dia tak kisah. Memang dia nak dah lagu tu, ada khilaf tu, memang dia nak dah. Dia kata apa dia? Khudhu anni manasikakum. Kamu ambillah ibadat haji dan umrah kamu daripada aku. Belajar dengan aku, tengok aku buat lagu mana. Tu kan? Waktu dalam hadis ada belakang. Kalau semaya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersemayanglah seperti mana kamu tengok aku bersemayang. Jadi sahabat hadis-hadis ni, sahabat cerita hak Nabi sembahyang, hak dia tengoklah. Kita tak tengok. Dia kata seperti mana kamu tu hak dah sekali dengan dia. Lepas tu dia tahu, kira-kira dia tahu dah lah ni sahabat-sahabat dia ni amanah, mereka nilai yang akan bawa kepada orang kemudian sampai kita 1000 tahun lebih terang boleh dah. Sembahyang kau gapo kau jelas kita ada panduan. Itu kelebihan. Kalau tanya orang kafir kan, dia tak lagi, dia lemah. Seterang ni ada kau agama kamu dalam sesuatu ibadah hak sunat pun usah kau fardu. Tak ada, semua akad tangan dah, kau tak lagi. Jadi kalau ada lah orang nak terpengaruh dengan agama lain, memang nyata benda tu jahil benar tu, tak ngaji tu, cara tak ngaji langsung tu,
Kalau dia ngaji sikit dia tahu dah agama yang ada dengan kita di setara mana. Kan dia ngaji sikit padan. Ibaratnya orang yang tak tahu mata dengan kaca. Hak mata duduk tangan dia tahu. Dia nampak kilat lagi hak kaca. Bawa pesing. Hak tu. Gitulah. Yang kedua, antara yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang ialah sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat. Rakaat tu ada beberapa makna seperti kita telah bincangkan. Asar sebelum terbenam matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya itu. Dan sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang subuh sebelum terbit matahari, dia juga hendaklah menyempurnakan sembahyangnya. Itu jelas hak ni hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar jelas. Yang ketiga, sembahyang orang yang sempat mendapat hanya satu rukuk dalam waktu sesuatu sembahyang, sedangkan yang lain-lain dikerjakannya sama ada di luar waktu atau di dalam waktu sembahyang berikutnya, dikira tunai bukan qada menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama. Sembahyang di luar waktu macam subuh di luar waktu, lepas bukan dalam waktu seterusnya sebab tak ada waktu sembahyang lepas tu. Kalau di dalam waktu sembahyang lain macam asar, bila terbenam matahari masuklah waktu maghrib. Yang ketiga, orang yang sedang bersembahyang tidak boleh berhenti sewenang-wenang daripada meneruskan sembahyangnya tanpa ada sebab-sebab yang membatalkannya. Terbenam atau naiknya matahari ketika ia sedang bersembahyang bukanlah sesuatu yang membatalkan sembahyang. Itu kena faham tu. Jatuh matahari ke naik matahari bukan termasuk dalam sebab yang membatalkan sembahyang. Tak kira lah pendapat Abu Hanifah tadi kita bahas dah tu. Tak kira. Tak boleh tidak boleh berhenti daripada bersembahyang. Dia kena teruskan sembahyang dia tu. Dia kena teruskan sembahyang dia tu. Itu bukan sebab yang membatalkan sembahyang, jatuh matahari ataupun naik matahari itu. Tapi kalau memang membatalkan sembahyang, tak boleh kita duduk, tak boleh buat keras itu tak boleh. Kita terketuk je kita kata, tak bunyi pun tak boleh. Kita duduk depan sekali, duduk tengah lagu mana pun kena berhenti. Tak boleh malu kat orang, nanti orang kata Allah habis orang tengok dah. Biar tengok lah. Nak kan? Kalau berlaku kepada dia pun dia kena buat gitu juga. Biar tengok. Jadi tak kena berhenti. Kalau gitu tiba-tiba main kotor misalnya, maka kena berhenti. Tak boleh terus. Kalau terus jadi kan dosa. Tak boleh kita takut kau orang, tak boleh. Tak ada dah ni kau takut kau orang, nak jaga orang, tak ada. Kena melera Allah. Itu lebih daripada yang lain. Dah orang-orang lain pun kena terimalah. Dia terpaksa litah aku depan biarnya litah. Ikut dia lah. Kalau kita sekat, boleh jadi kau banyak lagi. Duk sekat, duk halal dia. Jadi kena faham banyak perkara. Kena faham. Itu kita boleh faham dengan ngaji lah. Setengah-setengah orang dia faham. Nabi suruh sekat kan, dah sekat belakang dah. Dia nak jaman nak tak boleh dah ni. Lagu mana? Tak boleh, kena faham. Kena faham. Sebab itulah ulama-ulama bahar kita sudah bicara ni masalah sutrah gapo tu bicara. Dalam keadaan lagu mana, tempat lagu mana boleh litah dan tak boleh sekat. Dalam keadaan lagu mana dia tak boleh litah, dah kena sekat. Dalam keadaan lagu mana tu kita sudah bincang dalam bab sutra dahulu. Oleh itu tidak boleh berhenti bersembahyang walaupun baru bertakbiratul ihram. Tak boleh berhenti. Tindakan yang sepatutnya diambil oleh orang seperti ini ialah meneruskan dan menyempurnakan sembahyangnya sampai habis. Gitu cara dia. Itulah maksud Nabi SAW, falyutimma salatahu. Dia adalah menyempurnakan sembahyangnya.
Jadi sebut satu rokok, satu rakaat, satu sujud itu hak zahir nampak dia tu bersembahyang. Kalau dia bertakbiratul ihram pun lagu tu juga, tidak syarat kata rokok barulah kena terus tu dah. Yang keempat, walaupun sengaja bersembahyang pada waktu matahari hampir terbenam dan naik merupakan suatu kesalahan yang mendatangkan dosa, tetapi jika seseorang dengan tidak disengajakan, seperti terlupa atau baru sedar dari tidurnya pada ketika itu, bersembahyang pada waktu itu, tidaklah dia berdosa. Kalau ada sebab tak apa, tak dosa. Tengok agama tu kan, molek. Kalau sengaja lagu lain, kalau tidak sengaja tak dosa. Tak dosa. Hak kata berdosa tadi kalau dengan sengaja. Malah sembahyangnya dikira Allah sebagai tunai dengan limpah kurnianya. Jadi limpah kurnia Allah ni banyak, banyak. Masuk dalam ibadat-ibadat kita pun berapa banyak. Kalau kita tahu, oh sini ni kelebihan dia buat kita. Kalau nak kira lebih banyak yang kita buat dalam waktu maghrib, sembahyang asar tu 3 rakaat. Hak ni so, walaupun puasa dia kira tunai. Itu limpah kurnia dia. Yang kelima, untuk mendapat kepastian tentang makna sesuatu hadis, mestilah diperiksa segala turuk dan salurannya. Tadi makna dia lagu mana? Dan satu rokok atau satu sujud sembahyang asar tu gini. Makna dia lagu mana? Kita sudah sebut dah. Hadis-hadis tu hak sah lagi tu dia buat di luar waktu. Jelas kan sebut. Jadi kena perhati belaka. Jangan tengok sah saja hadis. Banyak berlaku kesilapan kerana seseorang itu dia tengok sah hadis. Dia pegang kemas-kemis itulah. Tak lepas dah tu. Nah, seseorang yang orang lain ada juga orang lagu tu. Tetapi itu orang yang tak mengaji. Kalau orang yang mengaji hadis tidak gitu. Dia tengok ni, tengok ni, lepas tu tengok ni. Bila orang royak molek tak apa, terimalah, kena terima. Yang kelima, yang keenam, mana-mana pendapat yang terang-terang bercanggah dengan sesuatu hadis yang sahih haruslah diketepikan, tidak kira ia dikemukakan oleh siapapun. Sikap seperti ini juga termasuk dalam tuntutan percaya kepada Rasulullah, iman bir Rasul. Jadi kita percaya kepada Rasul tu apa makna? Salah satunya ni ujian. Kalau pendapat orang dengan pendapat Rasul bertembung, dia nak pakai mana? Kalau dia pakai pendapat orang tu lagi, maknanya dia tak percaya pada Rasul. Kalau jelas lah, kalau sahih jelas semua, tak ada takwilan. Kalau ada takwilan masih boleh lagi, macam kata tadi lah, khilaf tu. Tapi kalau benda terang dalam bab apa pun, dia tak boleh. Kena pakai tu. Kena pakai hak tu. Supaya juga dengan Quran lagu tu juga, percaya kepada Allah ke mana, percaya kepada kitab lagu mana. Yang percaya pada kandungan dia tu lah. Misalnya Mu'tazilah dia kata, jadi Ali bin Ohlal hidup ni ada nyawa lah kata dia. Mati tu tak ada hidup lah kata dia. Bukan sesuatu. Mati tu bukan sesuatu, tak ada apa kata dia. Tak ada hidup. Itulah mati. Bukan sesuatu, bukan makhluk. Mati itu salah. Pasal apa? Dalam Quran kata, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Tuhan yang menjadikan. Jadi mati itu satu kejadian, sesuatu, bukan tak ada. Bukan tak ada benda, tak ada hidup tu matinya. Mati itu adalah sesuatu Tuhan ciptakan, seperti mana dia ciptakan hidup tu. Bila tengok berlawan Quran dengan pendapat, tak boleh. Itu cara kaedah kita. Sebab itulah dalam hadis dia sebut, saya bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, awak panggil seekor kibas sembelih. Gapo dia? Kena kau? Gapo ni? Saja ahli syurga kena. Gapo dia? Mati kata dia. Mati. Lepas tu dia isytihar. Isytihar lepas tu. Lepas pada sembelih. Tak ada dah mati. Tak ada dah. Habis dah mati. Yang adanya kekal semata-mata.
kamu semua kekal. Tanya ahli neraka, kamu kena agak apa? Kena? Kau dia mati. Ada kena. Pelik juga tu. Kita boleh kena. Dah sesuatu yang boleh disembelih. Isyarat kepada benda tu apabila disembelih mati. Tak ada lah dia. Sebelum pada tu dia ada. Ada. Sesuatu lah macam kibas. Kan kejadian. Ada tu. Begitu. Nak isyarat kepada ada tu lah. Dah kita tak nampak tu suku pasar tu. Banyak benar tak nampak ada. Kejadiannya. Baik. Yang ketujuh, orang yang mendapat sembahyang asar atau subuh sebagai tunai kerana sempat mendapat satu rakaat atau satu rukuk dalam waktu seperti tersebut di dalam hadis di atas, bagaimanapun tetap tidak akan mendapat kelebihan dan fadilat orang yang bersembahyang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma rakyat dia dapat sembahyang tunai saja. Bukan rakyat kelebihan dia tu sama dengan orang sembahyang awal sepuluh Nabi sembahyang tu. Bukan. Tu suku pula. Lepas tu kalau sembahyang jemaah pula, lain pula. Sembahyang pada waktu hak Nabi sembahyang sekala, seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni, dia sembahyang awal. Lepas tu jemaah pula. Tidak tu sama. Cuma rakyat tunai, dari segi dapat tunai, dia berbeza pula dengan qadha. Dari segi mana? Dari segi pahala dia tu berbeza. Sebab kita kira pahala ni, kita duk kira hak tu yang sebenarnya. Sebab nak kira piti pun nak setakat mana kira piti. Sampai masa habis, mati, habis. Kena. Pada agama dia piti terhad juga. Hak tak suknya pahala. Hak tu kena kira. Kena kira pahala tu. Sebab hak tu tak, hak tu berpanjangan. Lepas mati pun nak hak tu. Sebab itulah kira pahala. Lepas tu kita kata apa ya pahala ni? Ada hak ni, setara ni, setara ni. Lah sebab piti lah. Piti kalau jutawan Indonesia tu apa benar ni jutawan dah. Tapi kita jutawan sangat je. Pasal apa? Nilai tak sama. Piti juga. Jadi piti pahala kerana tunai lain. Pahala kerana sembahyang mengikut sunnah Nabi di awal waktu lain. Pahala jemaah lain. Semua tu memberi nilai belaka kepada sesuatu amalan kita. Semua tu memberi nilai. Seperti mana duit, adalah perkara-perkara yang memberi nilai kepadanya. Sebab apa dia jadi murah, berkali-kali gandanya lebih mahal kita tu nak. Dia ada cara dia. Hak ni pun begitu juga. Jadi kalau pahala tu piti mudah sikit. Mudah sikit nak nampak tu. Hakikatnya tidak piti. Hakikatnya tidak piti. Nak mudah faham. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banding. Dia kata pahalanya besar mana? Besar Bukit Uhud tu kata. Dia sebut Bukit Uhud. Nak suruh mudah faham. Kalau sekiranya ditunjukkan, begitulah. Satu-satulah nampak. Sebab kita biasanya terpengaruh dengan benda-benda yang kita nampak tu. Barulah gomo. Kalau rumah besar Bukit Uhud, tak gomo. Nah. Barulah gomo. Itu sebab dia sebut gitu. Supaya juga yang kita sebut piti ni. Kalau piti nak berlaku kan. Jadi biar faham lah. Piti akhirat pahala. Semua ni nak kira pahala ni. Tak sama. Cuma hak dalam hadis ni yang kita duduk bincang ni dapat tunai. Mana dapat pahala dia tu lah. Pahala tunai. Lepas tu Imam Bukhari sebut hadis ni selain di sini ada dua tempat lain. Pertama, tengok sini lah. Akan datang kita akan jumpa. Hadis 523 di atas ternyata cukup sesuai dan sepadan dengan tajuk bab man adraka raka'atan min al-'ashr qabla al-ghurub. Tetapi hadis 524 dan 525 di bawah bab ini berikutnya yang dikemukakan oleh Bukhari telah menimbulkan kemuskilan. Jadi muskil itu panjang pula lah. Kita putih sekatu lah dulu. Muskil itu panjang sekatu. Wallahu a'lam. Ada soalan berikutnya.
Ini soalan tak ada kena-mengena dengan apa? Kalau kita duduk bincang ni soalan di luar lah. Iaitu soalan ni dalam bahasa Arab dia tulis. Khuf masyru'. Maksud dianya sapu khuf lah. Mana ambil air sembahyang tu kan sapu khuf boleh. Sapu khuf. Serupa dengan kasut lah juga. Tapi orang pakai dalam kasut. Nak suruh tahan sejuk. Tapi apa hukum sapu stocking? Stocking hak nipis. Stocking hak nipis tak apa. Ini masih khilaf lagi. Walaupun ramai ulama mengatakan tak boleh, khuf saja yang boleh. Tetapi Imam Ahmad mengatakan boleh. Dan ramai ulama-ulama ahli hadis pun mengatakan boleh juga. Tapi hak semoleknya tak sah lah. Semoleknya tak sah. Jaga khilaf itu. Yang kedua, sejauh mana kebenaran kata-kata Rasulullah kalau mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kanan dan bulan di sebelah tangan kiri untuk saya tinggal kerja ni gini-gini, saya tak akan tinggal. Itu tidak sahih. Tidak sahih. Tapi banyak dalam kitab-kitab sirah ada, tapi itu tidak sahih. Ini banyak lagi. Ada lagi soalan ini. Ini masalah semaya jamak dan qasar semaya. Katakanlah ini dalam bahasa Arab dia tulis ni panjang kala. Tapi maksud dianya maksud dianya katakanlah seseorang itu duduk di Kuala Lumpur. Memang dia menetap sana. Jadi rumah sini pun ada juga rumah mak dia katakan. Rumah mak dia. Jadi bila dia balik dia boleh qasar ke semaya. Jamak boleh ke tidak? Dia kira musafir ke tidak? Itu masalah soalannya. Lepas tu berapa hari, ada keterikat dengan 3 hari, kau gapo lebih pada 3 hari, tak boleh. Dia ni semua ni termasuk dalam masalah khilaf. Termasuk dalam masalah khilaf. Kalau lagu saat ni betul memang boleh. Dia dikira bermusafir. Sebab itu rumah dia bukan rumah dia. Ataupun kalau katakanlah rumah dia sendiri, untuk dia tinggal, dia menetap sana dah. Kuala Lumpur tu. Jadi dia boleh buat jamak dan qasar. Masalah 3 hari gapo tu, itu masalah masih khilaf. Kalau Imam Bukhari dia kata 19 hari. 19 hari berdasarkan Nabi pergi ke Mekah, buat haji tu dia duduk qasar jamak. Begitulah. Kalau nak kira tak ada musyaqqah lah, tak ada susah. Kata-kata bila sampai ke rumah ni, tak ada susah lah kita kata. Tak ada susah pun. Dia rukhsah ni bukan kerana susah, tapi kerana rukhsah kebenaran lah. Bila bermusafir boleh. Dia kerana safar. Jadi ini dikira sebagai musafir juga. Dikira sebagai musafir juga. Tak kira lah. Ada segi susah ke payah. Kalau nak kira susah kak, dekat ke naik kapal terbang tu susah apanya? Mentak safar dah. Tak kira gitu. Ada orang yang kira jarak dia tu, Sadi pun disebut juga jarak itu pun masih khilaf juga. Khilaf juga. Gitu. Kalau mazhab Abu Daud, 3 batu boleh dah. Ada setengah-setengah mazhab sebatu boleh dah. Jadi benda ni tak ada ketetapan yang ada tu dalam mazhab. Dalam mazhab tu pun sebenarnya puncanya khilaf sahabat. Hadis yang terang tak ada. Hadis Nabi sendiri yang terang tentukan ni bilangan, ini jauhnya, tak ada. Orang-orang ada ambil yang jadi khilaf tu
memang kuat lah. Waktu hak sahih ada lah, hak ni pakai hak ni, hak ni pakai hak ni. Itulah yang jadi berbeza, yang jadi khilaf tu. Ada pendapat seorang ustaz yang mengatakan mati dalam keadaan tidak solat, yang sengaja, ni saya tak berapa faham, yang sengaja ditinggalkan, tidak berdosa kerana mati dalam waktu solat lagi. Apa pendapat Maulana? Jadi maksudnya dia tinggal dengan sengaja, mana tak semaya lagi lah, tak semaya lagi, waktu tak habis lagi. Waktu tak habis lagi. Ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan semaya tu dia wajib di awal lagi. Kalau dia tidak buat, dosa. Tapi tak usah pegang tu lah, berat sangat kan. Selagi dalam waktu memang tidak berdosa. Kalau kita mati di jenuh, baru berdosa apabila habis waktu tu kita tak buat. Sampai habis kita tak buat, baru dosa. Itu pendapat tu lebih ringan, lebih benar sabar. Soalan saya, dalam Sunan Abi Daud, matan hadis berkenaan pensyariatan azan adalah seperti berikut: innaha la ru'yal haq, atau la ru'ah, gitu, al haq insya-Allah. Jadi soalannya, kenapa Nabi SAW menyebut insya-Allah di sini? Itu soalannya. Apa insya-Allah? Sebabnya dia begini, bab azan ni kebanyakannya dikemukakan oleh sahabat dahulu kepada Nabi SAW. Dikemukakan oleh sahabat dulu, orang ni mimpi, orang ni mari raya. Jadi Nabi SAW kata, hak ni lah antara satu lah, dia sendiri tak dapat lagi. Tapi azan tu sendiri bukan disyariatkan kerana mimpi sahabat tu, Nabi sendiri pun dapat juga selepas tu. Jadi ketika dia kata gini, ketika belum pasti lagi, tapi dia nampak gayanya hak ni adalah mimpi yang benar insya-Allah. Mana belum pasti lagi. Lepas pada tu dia dapat kepastian lah. Jadi syariat azan kapal ni bukan kerana sahabat, Nabi juga, tetapi ia bermula dengan sahabat dulu. Itu mana kelebihan bertua sahabat ni, sampai banyak hukum-hukum syariat yang berjalan ni dalam agama kita, dia ada kaitan dengan mereka. Mereka mimpi dulu ke, mereka mengalami gini-gini ke dulu, barulah ada syariat. Jadi hal ni pun termasuk dalam waktu juga. Soalan, saya masuk masjid untuk solat isyak, tetapi ada ustaz bagi tazkirah selepas maghrib. Adakah saya terus duduk untuk dengar tazkirah atau solat tahiyatul masjid dahulu sebelum duduk? Ini soalannya. Jadi jawabnya, kalau kita tahiyatul masjid ini sunat, walaupun ada kata wajib, ada juga, tapi tak banyak. Jumhur ulamanya mengatakan sunat. Jadi kalau kita boleh nak buat awalan pun boleh, tapi kalau kita buat tahiyatul masjid lebih baik. Lebih baik. Sebab kalau kita tak buat situ dan kita duduk, tak ada dah lah, habis dah masa dia tu. Masa untuk buat dia tu bila kita duduk ada dah lah. Cumanya kita kena jaga juga hati ustaz tu, yang duduk mengajar tu. Jadi mari pakat mari duduk mari ada. Pasal dia suruh mari lewatnya, mari awal kan sebelum mengajar lagi. Tu hak moleknya. Supaya juga apa nama ni, masa hari Jumaat tu kan, tu imam duduk khutbah, ada kata ayatul masjid. Khilaf ulama tu. Kalau mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, dia kata tak ada, tak boleh buat, kena dengar khutbah, duduk, tak ada tahiyatul masjid. Lepas tu kita kata kita tak dapat tahiyatul masjid, mari awal, mari sebelum tu, boleh. Apa masa tu? Sebab dia berlawanan dengan suruh dengar khutbah tu, berlawanan. Tapi Syafi'i, Ahmad dan ramai lagi orang lain, dia kata tetap ada. Tapi kan boleh ada serah hati juga untuk khatib tu, serah hati, ataupun dia tak serah hati sebab dia faedah lah, bukan boleh kan. Tapi kalau nak kira lagu mana nak dengar getek kau nak semaya, nak tumpu semaya, kan susah tu. Tuhan suruh Tuhan suruh apa dia dengar khutbah. Dalam Quran sebut, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ibnu Abbas gapo sebut belakang ni berkenaan dengan khutbah tu, khutbah. Jadi Tuhan suruh dengar, Tuhan suruh
Dia, kita tidak dia, kita duduk baca dalam sembahyang kita dah. Kita tak dengar apa dia. Di satu pihak Nabi suruh pula sembahyang bila naik masjid tu. Dia berlawan. Berlawan. Syafi'i tarjihkan, dia kata sembahyang ni lebih besar lagi, tahiyatul masjid. Cumanya kita katalah kalau melera belakang, jaga-jaga kita mari tu lewat lah. Tak salah dengar lah, ikut Malik, ikut Abu Hanifah dah, melera. Sekala-sekala biar jadi kebiasaan kita pergi awal, baru tak timbul masalah. Sebelum dia khutbah maya tak apa. Itu pakar kedua. Jadi tazkirah ni dia tidak seberat khutbah. Tidak seberat khutbah tazkirah ni. Jadi kalau nak sembahyang pun tak apa, nak dengar selalu pun tak apa. Tapi kalau berpandukan khutbah tu mana nak suruh dengar lah. Kira-kiranya dari satu sudut lebih baik duduk. Tapi kalau mengambil kira Nabi SAW ambil berat sangat sembahyang tahiyatul masjid ni, molek juga sembahyang gitulah. Cuma sebab kita kata tadi lah, moleknya pergi awal lah, supaya tidak terganggu, dan tidak terasa hati orang yang mengajar tu. Ya, Masjidil Haram lain. Masjidil Haram lain, dia tawaf. Sunat tawaf, apa sunat tawaf apa panggil, gitu. Tawaf tu tahiyatul masjid dia nya tawaf. Musyrik dia terima dia tak sempat dengan khutbah. Tak apa. Semaya dia sah. Cuma biasa kalau kita pergi luar negara lah, tempat kalau dia dah rakaat akhir, dia sembahyang jemaah. Rakaat akhir tu maksudnya dia dah rokok yang kedua, dia akan tambah lah lagi. Begitulah kalau mazhab Syafi'i kapunya. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia dah sebelum wisalah, dah sebelum wisalah, dan dengan tu imam tu masa tu bukan dah rokok dah, mana dekat benar nak akhir, dia tambah 2 rakaat juga, bukan 4 rakaat, tidak jadi 4 rakaat. Itu bezalah situ. Beza situ. Tapi dari segi semua terima, tak ada khutbah, dah semaya saja tu semaya dia sah. Kau dari segi mana maksudnya? Dari segi sempurna tu tidaklah seperti yang Nabi nak dia suruh pergi dengar khutbah dah dulu. Tapi dari segi semaya tu sah. Tidak jadi kurang semaya tu sendiri. Sah. Ayat fawaidul musallin. Ayat fawaidul maksudnya? Fawaidul musallin. Maksudnya? Baik dari semaya. Mana orang semaya tinggal semaya lah. Gini, ada kita boleh tafsirkan 2 cara lah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Dia kalau bahasa Arab ni dia ada an gitu, an litark. Maksud dia memberi makna tinggal. Orang yang tinggal semaya, tak semaya molek. Satu, mana dia? Satu lagi, mana orang yang leka, mana tak jaga syarat-syarat dia, tak jaga rukun, tak jaga molek. Cuai. Dia mudah-mudah je semaya ni. Tidak kira nak semaya tunai, semaya qadha gapo pun tak ada segapo pun. Tu boleh termasuk juga. Mana meninggalkan waktu dia. Hak tu ancamannya. Jadi wail tu boleh masuk neraka juga. Mana orang yang semaya pun boleh masuk neraka juga. Tak kena gaya dia. Semaya yang menjadi rahmat ni semaya yang betul, ya molek. Gitu, jadi kena jagalah. Kena jaga. Jadi kebiasaan buat mudah je. Sampai kadang-kadang terlepas waktu, begitu. Itu maksudnya. Itu lebih tepatlah. Kalau tinggal semaya tu yalah juga, tapi ini dia sebut semaya. Tapi bila-bila semaya tu ada kecuaian tadi. Itu lebih tepatlah. Kalau tak khusyuk tu tak apa lagi. Itu kalau nak syarat tu payah benar. Gitu kurang lah. Dari segi nak masuk neraka dak kena tu. Kurang tu ialah kurang tu. Pada semua sekalian, saya akan sampaikan kita pada hari ini.
peristiwa Kelantan boleh datang ke meja yang tadi.